cikgu punya YouTube. Ibrahim ada. Cikgu bagi nota. Ada dalam website tu. Ada. Kau berduduk lah mana. Situ ke. Boleh buka Zoom? Tak boleh, cik. Sebab saya tak ada. Pakai internet Dia tak sampai. sorry. Sekejap Okey, 1 minit. Admit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Okey, untuk hari ini kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, untuk hari ini cikgu akan sambung semula tak lama, lebih kurang dalam 20 minit ke setengah jam je. Kemudian kita akan jawab latihan kuisis. Kalau boleh hari ini cikgu nak habislah bab Kesultanan Melayu Melaka. Boleh? Boleh. Okey, pada minggu lepas kita telah mempelajari berkaitan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh para Meswara sekitar tahun 1004. Betul. Kemudian kita telah mempelajari kenapa para Meswara ini memilih Melaka sebagai sebuah kerajaan yang sedia maklum terdapat 3 faktor, iaitu disebabkan oleh terlindungnya dari angin monsun, kedudukan Melaka di laluan perdagangan, bentuk muka bumi dan terdapatnya benteng pertahanan di sekitar Melaka. Jadi para Meswara ni tengok kawasan ni sesuai untuk dijadikan kerajaan. Okey, kemudian kita telah mempelajari sebab kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Sebab kenapa ia boleh gemilang? Disebabkan oleh pemimpin itu sendiri, peranan beliau dan kewibawaan beliau sendiri. Okey, semua dengar suara cikgu tak ni? Dengar tak? Dengar. Cikgu. Dengar tu Dengar, cikgu, mungkin dengar, ada cikgu. kesilapan settingnya tu. Tengok balik. Okey, ini ialah contoh alat kebesaran seperti cok mohor, nombat diraja. Ni ada alat muzik ni. Time kebesaran diraja, ada majlis, cekutang ketung, tombak berambu, pening diraja. Ini semua adalah keistimewaan diraja. Orang kita ni, orang biasa-biasa ni tak ada benda-benda macam ni. Okey, kemudian kita telah mempelajari sistem pentadbiran iaitu pembesar 4 lipatan. Atas sekali sultan berempat, berlapan, berenam, 16 dan akhir sekali adalah 32. Itu adalah pembesar 4 lipatan. Bawah sekali kampung. Kemudian atas sekali adalah hakim. Ada daerah, dan sekali adalah pusat pemerintahan. Atas sekali adalah sultan. Tahu pun sultan. Okey, untuk ada pembesar 4 ni yang penting. Atas sekali bawah sultan iaitu bendahara, iaitu sebagai pembesar yang paling kanan.
Ada bendahari yang menguruskan berkaitan hasil dan ufti. Kemudian temenggung yang menjadi apa orang cakap polis di darat, manakala Laksmana yang menjadi polis di laut ataupun hakim di laut. Kemudian kita telah mempelajari sistem perundangan, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka dan adat temenggung. Yang sedia maklum, hukum kanun Melaka ni di darat. Supaya kita ni jamin semua tindakan di Kota Melaka ni berasaskan hukum kanun Melaka. Jadi rakyat dapat hidup orang cakap apa, harmoni lah. Tak ada jenayah semua. Kemudian undang-undang laut menceritakan berkaitan undang-undang perdagangan di pelabuhan dan di atas laut. Kemudian akhir sekali adalah adat temenggung. Adat temenggung ni lebih fokus kepada pewarisan. Kalau sultan ni mangkat, siapa yang gantikan, kita rujuk adat temenggung. Semua ada dalam cerita dalam adat temenggung. Okey. Hari ni kita nak tengok bagaimana cara Sultan Melaka meluaskan empire. Melaka ni dulu ni bukan kawasan Melaka tu je. Kuasa Melaka ni luas sehingga ke Indonesia, ke negara-negara yang lain. Ni sekarang je kita nampak Melaka tu kecil. Sebenarnya Melaka ni dulu hebat. Kita nak tengok macam mana Sultan Melaka ni meluaskan kuasanya ataupun empire. Kemudian kita nak lihat kepentingan pembentukan empire dan cara pentadbiran empire Kesultanan Melayu Melaka. Dan akhir sekali hari ini kita nak tengok cara Islam disebarkan dari Melaka ke kawasan naungannya ataupun kawasan bukan naungan. Kita tengok bagaimana Sultan ni mempunyai fungsi dalam menyebarkan agama Islam. Okey, cara Sultan Melaka ni nak meluaskan kuasa ada 3 cara. Yang pertama adalah bentuk penaklukan. Apa tu takluk? Pernah main game tak? Orang perang. Orang perang A lawan B. B kalah. Jadi kawasan B tu jadi milik A. Macam itulah penaklukan. Ia dalam bentuk jajahan. Bentuk jajahan. Kemudian untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran. Kemudian kebanyakan penaklukan ni di kawasan Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Tengok, Sumatera Indonesia tu dulu adalah di bawah penaklukan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu cara pertama. Cara kedua adalah melalui perkahwinan. Ini cara baik sikit. Macam kita. Kita ni orang Selangor. Jadi kakak kamu kahwin dengan orang Kelantan. Secara tidak langsung kamu pun mempunyai keluarga di Kelantan. Keluarga di Kelantan. Maksudnya saudara kamu tu makin meluas. Bukan sahaja di Selangor, di Kelantan pun kamu ada saudara. Jadi dapat mengukuhkan antara dua keluarga di Kelantan dan keluarga di Selangor. Itu sebab kita dalam Islam digalakkan berkahwin, jangan di kalangan ahli keluarga, berkahwin dengan ahli keluarga ataupun kaum-kaum yang lain untuk membesarkan lagi hubungan ni. Yang kedua adalah perkahwinan. Contohnya sultan berkahwin dengan puteri kerajaan lain dengan tujuan untuk mengukuhkan persahabatan dua negara dan kekeluargaan. Contoh Sultan Melaka berkahwin dengan puteri Hang Lipo. Nanti kita tengok dengan apa tujuan berkahwin dengan puteri Hang Lipo ni? Tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan antara Melaka dan negara China melalui perkahwinan. Yang ketiga adalah naungan. Kalau penaklukan kita jajah, kita paksa. Kalau naungan ni dia dengan sukarelanya, sekejap cikgu matikan mic ya. Dia adik-adiknya gaduh tu. Cikgu matikan. Cikgu faham. Duduk rumah ni dia punya cabaran untuk belajar ni mencabar. Cikgu minta semua mute mic lah. Kalau cikgu minta jawab baru buka on mic. Okey, yang terakhir adalah naungan. Naungan ni
dia sukarela bernaung di bawah Melaka. Dengan tujuan Melaka ni hebat. Kalau dia bernaung di bawah Melaka, dia akan mendapat perlindungan daripada Melaka. Itu kelebihan bernaung di bawah satu kerajaan yang kuat. Kita ni tak adalah bernaung di bawah Amerika. Kita negara yang bebas, tak ada tu orang cakap telunjuk daripada kuasa asing. Ya. Okey, boleh. Yang tiga ni, bentuk cara Sultan Melaka meluaskan empayar melalui penaklukan, perkahwinan dan naungan. Kemudian kita lihat kepentingan membentuk empayar. Sultan Melaka ni membentuk empayar yang luas ni bukan suka-suka. Ada tujuannya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Tahu kan politik ni? Pentadbiran negara. Contoh negara kita ada politik. Politik ni lah yang membentuk kerajaan untuk mentadbir negara. Yang selalu bergaduh tu politik lah. Dalam segi politik, meluaskan wilayah dan sekatan pengaruh kuasa lain. Jika kuasa kita hebat, lebih luas, kuasa luar yang nak mengancam kita ni, kita dapat elakkan. Maknanya kita lebih kuat, kuasa-kuasa lain akan takut. Jadi, kita nak buat sekatan terhadap kuasa lain. Cara dia. Cara nak jadi lebih hebat dengan membuat empayar yang lebih besar. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini adalah kegiatan yang mendatangkan nilai. Kegiatan yang mendatangkan nilai. Contoh, perikanan, pertanian, pendidikan, itu semua adalah kategori ekonomi yang mendatangkan nilai. Dalam kepentingannya membentukkan empayar ni adalah dapat menguasai Selat Melaka. Tahu Selat Melaka kat mana? Cikgu tunjuk gambar Selat Melaka. Ni Selat Melaka. Jadi semua ni adalah kawasan empayar Kesultanan Melaka. Jadi bila pelayar ataupun kapal-kapal yang nak singgah di Melaka, orang lain tak boleh masuk lain. Sebab ni semua adalah kawasan Melaka. Jadi dapat menyekat kuasa asing masuk campur. Guru ni cakap cikgu pindah tempat lah. Kawasan sini riuh sangat. Ada kelas? Okey. Ni pun tak boleh ada kelas juga ni. Cikgu pindah kelas kat kantin pula. Kat kantin dekat pergi kafe pula. Sini okey. Okey, cikgu pindah di kawasan yang lebih sini, yang lebih tenteram. Jadi cikgu nak sebut pun, nak cakap kuat-kuat pun boleh tanpa mengganggu orang lain. Tadi kat bilik guru, ganggu guru lain, cikgu cakap kuat-kuat. Okey, tadi dari segi politik, ekonomi, dengan menguasai empayar yang luas, Sultan Melaka ni secara tidak langsung dapat menguasai laluan perdagang, iaitu di Selat Melaka yang cikgu tunjuk contoh tadi ni. Jadi daripada barat nak pergi ke China, secara tidak langsung dia akan lalu kat sini. Tengok, lalu kat sini, semua ni kawasan Melaka. Macam contohlah kat kedai ni, kat Puncak Alam. Yang ada kedai satu yang jual pizza hanya Domino. Jadi orang yang nak beli pizza akan pergi Domino sahaja. Tak ada sebab tak ada kedai lain pizza di Puncak Alam. Sekarang kita ada Pizza Hut. Bila ada Pizza Hut, ada persaingan. Jadi orang ada dua pilihan, sama ada nak pergi Pizza Hut atau pergi Domino. Itu analogi dia. Itu sebab pentingnya Sultan Melaka ni membuat empayar yang luas. Yang ketiga adalah sosial. Sosial ni lebih kurang kita komunikasilah dengan orang lain.
Apabila empayar yang luas ni secara tidak langsung kita boleh bertukar budaya dengan negara lain. Contohnya tadi ni, Melaka dengan Sumatera. Apabila empayar yang luas, budaya Sumatera masuk kepada Melaka, budaya Melaka diserapkan di kawasan Sumatera. Okey, seterusnya kita lihat pentadbiran. Kalau di kawasan pentadbiran ada 3 bentuk pentadbiran. Kawasan pusat, kawasan naungan dan kawasan jajahan. Kalau kawasan pusat di Melaka, pusat pentadbirannya di Melaka, dikuasai oleh Sultan. Kalau kawasan naungan sukarela bernaung di bawah Melaka, pemerintahan di kawasan tersebut, contohnya Sumatera, ada negeri di Sumatera, contoh Siak. Contohnya Siak ni dengan sukarelanya bernaung di bawah Melaka. Jadi pusat pentadbirannya di Siak. Boleh. Jadi kalau sukarela je pusat pentadbirannya di kawasan tersebut. Berbanding kalau jajahan ni kalau kalah dalam peperangan kawasan tersebut di bawah milik Melaka, jadi pusat pemerintahannya di Melaka dan dilantik oleh Sultan. Boleh beza? Naungan ni sukarela, jajahan ni dipaksa diperintah oleh Melaka. Boleh? Okey, alright. Ini adalah kita boleh lihat betapa besarnya kawasan Kesultanan Melayu Melaka. Zaman sekarang Melaka kecil je. Dah tak ada sultan dah. Sebenarnya kawasan Melaka ni power daripada Patani sehingga Jambi. Linggar sekali. Okey, ini adalah contoh macam mana gambaran perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit. Secara tidak langsung ia dapat mengeratkan hubungan antara dua kerajaan, iaitu Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit. Bukan sahaja Kerajaan Majapahit, Sultan kami ramailah bergenerasi. Dia kahwin dengan Puteri Hang Lipu daripada China, Puteri Gunung Ledang yang katanya movie tu. Itu semualah cara nak mengeratkan hubungan antara dua kerajaan. Okey, last kali kita nak tengok macam mana Islam disebarkan, macam mana Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Okey, untuk konsep Islam, penyebaran Islam ni kebiasaannya Islam datang dari Arab, banyak teori. Islam ni datang daripada Arab, daripada China, daripada India, tapi daripada Arab lah. Tapi dikatakan teori yang paling kuat adalah direct daripada Arab. Ulama daripada Arab datang ke Melaka dan mengislamkan sultan. Apabila sultan ni Islam, secara tidak langsungnya rakyat yang taat setia ni akan menukar agama mereka kepada Islam, sebab dia nak menunjukkan taat setia, dia akan menukar agama ikut dia punya sultan. Tengok, dulu ketaatan sultan ni sungguh hebat. Apa yang sultan buat, sultan suruh, rakyat akan ikut. Sekarang taklah. Agung kita Islam, tapi ada orang Hindu, ada orang Buddha. Dia sekarang dengan dulu lain. Kita dapat beza kan. Okey, macam mana Melaka menjadi pusat penyebaran Islam? Yang pertama, ni nak mute ni. Mute. Mute ya, tolong masing-masing mute ya. Mute. Okey, macam mana cara pertama Sultan menyebarkan Islam adalah melalui peluasan kuasa. Macam tadilah, dia takluk negara orang bukan sahaja dia ambil kawasan tersebut, tetapi dengan menyebarkan agama Islam sekali. Nampak tanggungjawab dia? Buat empire, di samping itu menyebarkan agama Islam. Negeri naungan dan jajahan memeluk Islam untuk menunjukkan taat setia. Kita bersyukur kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Ada orang kat luar tu dilahirkan, memang kita semua manusia ni dilahirkan sebagai Islam. Tetapi ibu bapa itulah yang membentuk anak mereka. Kita ni lahir suci Islam. Tapi bila kita lahir di kalangan keluarga Hindu, mak bapak yang keluarga Hindu tu membentuk anak mereka beragama Hindu. Kita ni syukur kita lahir dalam Islam. Okey, pengislaman pemerintah.
Melalui apabila sultan itu Islam, rakyat akan convert agama mereka menjadi Islam dan agama Islam menjadi agama rasmi di kawasan tersebut. Cara lain adalah perkahwinan yang tadi cikgu tunjuklah. Kalau sultan Islam, puteri dia bini dia orang China, secara tidak langsung orang China ni, puteri China ni akan convert agama dia kepada Islam ikut suami dia. Dan kawasan tersebut juga akan secara tidak langsung dapat menyebarkan agama Islam. Okey, seterusnya adalah peranan ulama. Sultan akan menghantar ulama dari Melaka ke negeri-negeri jahan untuk menyebarkan agama Islam. Sultan tak bolehlah pergi negara lain dia nak buat pentadbiran. Jadi je hantar ulama yang power pergi ke negara lain untuk menyebarkan Islam. Okey, yang terakhir adalah pedagang. Orang yang dagang di Melaka secara tidak langsung akan terikut dengan budaya Islam. Kalau berminat, dia akan convert agama mereka ke Islam. Pedagang Arab pun selalu datang ke Melaka untuk menyebarkan syiar-syiar Islam. Kira Melaka ni orang cakap bukan sahaja jadi satu kerajaan yang hebat, tapi menjadi sebuah kerajaan yang penting dalam menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah. Okey, ini contoh gambar ulama orang Arab datang dijemput untuk menyebarkan agama Islam. Okey, yang terakhir, kesan penyebaran Islam. Yang pertama, Melaka menjadi tumpuan ulama yang cikgu sebut tadi. Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Seterusnya adalah masjid dan surau menjadi tempat pembelajaran. Fungsi masjid dan surau. Dulu pun istana menjadi salah satu tempat orang datang belajar, orang datang ke istana untuk belajar berkaitan agama. Okey, lain adalah pesuratan, surat menyurat, semua penulisan menggunakan Jawi dan bahasa Melayu. Yang terakhir adalah undang-undang Islam digunakan dalam hukum kanun Melaka, dalam undang-undang laut Melaka pun ada. Banyak hukum Islam diserapkan. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Okey, selepas ni cikgu akan yang tak dapat join, cikgu akan masukkan dalam YouTube. Cuba jawab latihan di quizzes. Tak banyak latihan, dalam 10 soalan je. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu pun dah habiskan masa ni. Cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir. Kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.